Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berjumpa lagi dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 2 insya-Allah. Baik, untuk hari ini Ustaz akan meneruskan kisah Ustaz tentang peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ni ataupun kisah ni berlaku ketika mana Nabi Muhammad ni tak lahir lagi lah. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, jadi kisah ini berlaku. Baik, untuk hari ni Ustaz akan kongsikan kisah yang kedua lah. Pada video yang lepas Ustaz kongsikan tentang kisah nyawa Abdullah. Siapakah Abdullah? Abdullah itu adalah bapa Nabi yang bernilai 100 ekor unta. Jadi tu kisah tentang Abdullah dengan 100 ekor unta. Jadi untuk kisah yang kedua pada hari ini, Ustaz akan menceritakan tentang sebuah kisah yang agak terkenal, masyhur, dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran juga, iaitu kisah Abrahah dan juga tentera bergajah. Kita pun tahu kisah ni, kisah tentang Abrahah dan juga tentera bergajah. Jadi peristiwa ini berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi lahir, kisah ini berlaku. Kisah Abrahah dan juga tentera bergajah. Jadi kita tahu kan, Nabi dilahirkan pada tahun gajah. So, tahun gajah itu adalah tahun di mana berlakunya serangan bergajah daripada Abrahah. Jadi kita akan tahu siapakah Abrahah ni dan kenapa dia bawa gajah banyak-banyak nak ke Mekah dan sebagainya. Okey, baik. Teruskan cerita kita pada hari ini, insya-Allah. Baik. Kisah ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fil. Ini kita tengok dulu. Macam mana kisah ni terjadi. Allah telah ceritakan di dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Maksud apa Al-Fil? Al-Fil bermaksud gajah. Jadi Allah ceritakan dalam surah gajah ni lah, dalam Al-Quran. Yang mana surah ni kita boleh tengok Allah ceritakan kenapa ianya berlaku. Baik, kita akan baca bersama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey, maksud dia apa dia? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Okey, macam mana Allah telah bertindak kepada tentera bergajah ni? Okey. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Okey. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Jadi kita tahu tentera bergajah ni tujuan dia adalah untuk menghancurkan Kaabah. Okey. Wa arsala alaihim tayran ababil. Okey. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Jadi kita tahu yang kedua adalah Allah dah telah kirimkan burung. Burung yang berbondong-bondong ni maksudnya burung yang banyak lah. Jadi Allah telah kirimkan burung-burung yang banyak-banyak. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu yang berasal daripada tanah yang terbakar. Jadi burung ni balik menggunakan batu. Batu yang panas. Okey. Itu kisah dalam Allah ceritakan dalam Quran ni. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi dalam surah Al-Fil ni Allah telah ceritakan tentang kejadian ni lah. Tapi dia tak berapa nak detail lagi. Nanti Ustaz ceritakan tentang lebih detail. Macam mana kisah Abrahah dan juga tentera bergajah ini. Okey, baik. Jadi Allah telah ceritakan kepada kita dalam surah Al-Fil, dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fil, ayat 1 sehingga 5. Okey, itu kita dapat tahu kan. Allah telah ceritakan. Baik. Ni Ustaz nak ceritakan pula dekat anak-anak murid Ustaz. Macam mana kisah tentera
Abrahah dan juga tentera bergajah ni lah. Kisah Abrahah dan tentera bergajah. Baik, kita tengok dulu watak-watak di dalam kisah ini. Baik, yang pertama adalah Abrahah. Abrahah ini, siapakah Abrahah? Abrahah ni adalah seorang manusia dan tugasnya adalah seorang gubernur di Yaman. Dia seorang menteri besar lah. Menteri besar di Yaman. Dia seorang ketua dekat Yaman. Yaman sana tu dekat mana? Dekat tanah Arab lah. Tanah Arab. Dan yang watak yang kedua adalah burung ababil. Burung ababil ni adalah burung utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam kisah ni kita kena kenali dua watak ni lah. Yang pertama Abrahah, iaitu seorang gubernur di Yaman. Dan yang kedua adalah burung ababil, iaitu burung utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu adalah watak-watak dalam kisah kali ini, insya-Allah. Seterusnya, permulaan kisah. Okey. Saya ceritalah. Bismillah. Abrahah ini merupakan seorang gubernur di Yaman. Okey, dekat peta sebelah tu, yang titik kuning tu, Yaman dekat bawah sekali. Okey, Yaman tu dekat bawah sekali, warna kuning tu. Okey, Abrahah ni dia seorang ketua lah. Dia seorang menteri besar dekat Yaman. Dan ianya beragama Kristian. Dia bukan Islam. Sebab sebelum Nabi datang kan. Sebelum Nabi lahir, dia jadi masyarakat dekat sana tu, selain dia orang menyembah berhala, ada juga yang menjadi Kristian lah. Kristian ni agama Kristian lah. Jadi Abrahah ni seorang pemimpin di Yaman dan dia juga beragama Kristian. Jadi Abrahah ni dia sebenarnya dia agak jealous ataupun cemburu dengan Kaabah yang ada dekat Mekah tu. Jadi dia pun membina sebuah gereja yang hebat lah. Yang dikatakan gereja yang dibina tu dengan emas, dengan permata, memang cantik pada waktu itu. Memang dia membina gereja yang cantik, tetapi orang tak datang pun. Jadi dia tengok Kaabah kan, kita tengok dalam gambar kan, Kaabah kan warna yang batu saja. Lepas tu ada kain hitam, petak kan. Dia kata, apalah ada pada Kaabah tu kan. Dah lah buruk. Dia katalah, dah lah batu saja, buruk dan sebagainya. Tapi ramai orang datang. Orang datang tawaf, orang datang solat, orang datang sembah berhala apa semua dekat Kaabah pada masa itu. Jadi dia ni sangat marah kan. Dia marah sangat-sangat lah sebab dia buat gereja yang daripada emas. Dia buat daripada permata. Memang cantik lah pada masa tu. Tapi tak ada orang datang pun. Tapi kenapa orang pakat pergi ke Kaabah kan? Dia sangat marah lah kan. Jadi apabila dia sangat marah, jadi dia berazam. Jadi dia kata, tak boleh jadi ni. Aku nak kena pergi runtuhkan Kaabah. Aku kena runtuhkan Kaabah. Dan apabila Kaabah tu tak ada, barulah orang akan datang ke gereja dia. Itu kisah dia. Kisah permulaan. Sebab dia jealous. Sebab dia marah ni, sebab dia jealous lah. Kenapa orang tak datang ke Yaman, ke tempat dia? Sebab tempat dia ada gereja yang cantik. Tapi orang tak datang. Orang tetap pergi ke Mekah. Pergi ke Kaabah. Jadi sebab tu dia kata, aku ni nak kena hancurkan Kaabah. Aku nak kena hancurkan Kaabah. Bila hancurnya Kaabah, barulah orang akan datang ke tempat aku. Itu Abrahah lah pada kita gitu. Jadi permulaan kisahnya sebab dia jealous dan juga sebab dia marah kepada Kaabah yang berada di Mekah. Okey, itu permulaan kisah. Seterusnya, Abrahah menyerang Kaabah. Jadi apabila dia dah marah, dia telah kumpulkan ramai orang. Dia kumpulkan gajah-gajah yang banyak. Dan dia kumpulkan 60,000 orang tentera untuk menyerang Mekah. Jadi dia kumpul 60,000 orang. Ramai 60,000 orang ni, ramai. Memang ramai sangat-sangat. Lepas tu dengan gajah. Gajah ni wallahualam lah ada berapa. Jadi memang adalah gajah dia tu. Jadi Abrahah ni dia bawa gajah dan tentera-tentera dia ke Mekah untuk menyerang Kaabah. Okey. Jadi gajah-gajah ni sebelum nak pergi ke Mekah tu, dia telah dilatih dengan peperangan. Jadi dia tahulah bila sebut A gajah ni pijak orang contohnya kan. Sebut je U, dia libah dengan belalai contoh. Jadi gajah-gajah ni semua telah dilatih untuk berperang. Jadi
mereka on the way nak pergi ke perjalanan, nak pergi ke Mekah tu, sampai dekat mana-mana, dia orang akan menghancurkan rumah-rumah orang penduduk di sepanjang perjalanan tu lah. Jadi dia orang memang kan naik gajah, dia orang dah rasa hebat lah. Dah rasa hebat. So dia orang dah menghancurkan rumah-rumah kan, yang mana yang tak bagi beras, tak bagi roti ke dekat dia orang akan marah, dia orang akan hancurkan. Mereka juga turut mencuri ternakan dan hasil pertanian orang lain. Dia orang pun kalau nampak unta banyak, dia orang curi. Dia orang nampak je kurma contohnya, dia orang ambil je. Jadi dia sepanjang perjalanan nak ke Mekah tu, dia orang akan buat kehancuran, dia orang akan serang kampung dan sebagainya. Itu kisah bagaimana apabila Abrahah dia on the way ke Mekah. Jadi dia pergi dengan gajah dan 60,000 tentera. Lepas tu dia orang akan menghancurkan rumah-rumah yang ada di sepanjang perjalanan tu, dan mereka juga turut mencuri hasil-hasil ternakan pertanian orang lain. Baik, ada kisah yang sangkut paut dengan pencurian Abrahah terhadap ternakan ni. Ada sekali itu Abrahah ni dia mencuri 100 ekor unta. 100 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang Ustaz cerita yang pada video yang lepas lah. Abdul Muttalib ni adalah Datuk Nabi kan. Datuk Nabi. Apabila dia dah curi unta milik Abdul Muttalib ni, Abdul Muttalib ni pergi jumpa Abrahah, minta balik. Dia kata, aku nak balik unta aku. Abrahah kata, kenapa kamu berani jumpa aku? Sedangkan aku nak menyerang Kaabah ni, kamu tak halang. Jadi Abdul Muttalib kata, dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya unta tu milik aku. Dia kata, unta tu aku punya. Kaabah tu sebab apa aku tak halang? Sebab Kaabah tu milik Allah. Jadi Allah saja yang menjaga dia. Jadi maksudnya Abdul Muttalib masa tu, dia kata, unta ni aku punya. Jadi aku nak balik lah kan. Memanglah aku nak balik. Lepas tu Abrahah kata lah, kenapa kau tak jaga Kaabah tu? Kan? Jadi Abdul Muttalib kata, Kaabah tu adalah Allah punya. Jadi Allah yang jaga. Jadi masa tu pun kita dah tahu dah lah. Abdul Muttalib pun dia macam tak boleh nak jaga apa. Dia tak boleh nak lawan lah dengan tentera bergajah ni. Jadi dia serahkan urusan ini kepada Allah SWT. Dia tawakal je. Apa nak jadi pun jadilah. Allah yang menjaga Kaabah ni. Allah yang menjaga rumah dia sendiri. Tu kisahlah di sebalik dia tu. Okey, seterusnya. Abrahah pun tiba di Mekah. Okey. Apabila Abrahah sampai dekat pintu Mekah ni, maksudnya sikit lagi nak masuk dalam kota Mekah, tiba-tiba tentera bergajah dia tidak mahu masuk kota Mekah. Jadi gajah ni pun tahu. Sebab gajah ni adalah binatang ataupun haiwan yang dia ikut saja, ikut orang kan. Tapi dia tahu, gajah ni dapat tahu bahawa nak masuk kota Mekah ni dia tak boleh. Kira salah lah. Jadi gajah pun tak nak masuk, cemas dan tidak mahu memasuki kota Mekah. Jadi keadaan tentera pada masa itu dia menjadi kucar kacir. Jadi terabur lah dengan gajah mengamuk, orang pun lari dan sebagainya. Jadi tentera Abrahah pada ketika itu menjadi kucar kacir. Jadi serabut masa tu. Kita boleh tengok kalau dalam movie peperangan, apabila macam serabut ni macam tak terurus lah kan. Tak terurus dan juga dan sebagainya. Baik. Seterusnya, Ababil utusan Allah. Apabila dah menjadi kucar kacir tu, keadaan langit kota Mekah tu dihadiri dengan jutaan burung yang berterbangan. Jadi apabila dah kucar kacir tu, gajah duk mengamuk dan sebagainya, tiba-tiba langit kota Mekah itu didatangi dengan berjuta-juta burung yang berterbangan. Jadi burung itu bawa apa? Burung itu berterbangan sambil membawa batu keras yang panas. Dia bawa batu yang panas dan batu itu dilontarkan ke arah tentera Abrahah tersebut. Jadi boleh tengok dalam gambar yang Ustaz sediakan tu. Gajah manusia dilontarkan dengan batu-batu panas oleh burung ababil. Jadi tentera Abrahah pun mati berlimpangan seperti daun dimakan ulat. Jadi apabila kena batu panas tu, semua pakat macam, yalah kan, kena
ibarat kita kena air panas apa melecur kan. Jadi dia orang kena batu panas tu ibarat seperti ulat makan daun dimakan ulat kan, kena mati semua. Dan Allah telah menyelamatkan Kaabah daripada serangan Abrahah. Jadi Allah sendiri yang menjaga Kaabah tu. Jadi zaman dulu pun dah ada orang dengki dengan Kaabah ni. Jadi Allah sendiri yang menjaga Kaabah dengan mengutuskan ababil untuk melempar batu-batu panas ke arah tentera bergajah Abrahah. Okey, baik. Pengajaran kisah. Apa yang kita dapat daripada pengajaran kisah kita pada hari ini? Jadi yang pertama adalah niat jahat akan dibalas oleh Allah. Jadi kalau kita nak buat jahat tu, lambat laun Allah akan balas niat jahat kita tu kan. Baru kita niat, kadang-kadang contohnya kita nak pergi mencuri, mencuri, Allah dah balas terus. Jadi setiap niat jahat kita tu akan dibalas oleh Allah, sebab Allah Maha mengetahui. Yang kedua adalah pengajaran daripada kisah pada hari ini adalah Allah menjaga Kaabah daripada serangan kaum kafir. Baik. Jadi kalau selain pada kisah Abrahah tu, banyak-banyak kisah lagi yang orang kafir nak menyerang Kaabah. Itu kisah-kisah yang terbarulah. Ada orang nak menyerang Kaabah. Jadi Allah sendiri yang jaga. Kadang-kadang kita tengok, kantoi. Dia orang dah rancang berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba nak buat tu kantoi. Sebab apa? Allah yang menjaga Kaabah. Kaabah ni adalah rumah Allah lah. Allah yang punya. Jadi Allah yang menjaga Kaabah dia sendiri. Yang ketiga, Allah Maha mengetahui akan segala apa yang bakal terjadi. Jadi macam kita tahu, Allah ni Maha mengetahui. Jadi Allah akan tahu. Kalau kita rancang jahat mana pun, Allah akan mengetahuinya. Okey. Jadi itu adalah pengajaran daripada kisah Abrahah dan tentera bergajah. Jadi Ustaz ulang balik kan. Abrahah ni ada seorang gubernur di Yaman. Dia jealous dengan Kaabah. So dia bawa tentera bergajah dan tentera-tentera dia 60,000 orang untuk menyerang Kaabah. Jadi sampai je dekat kota Mekah tu, keadaan menjadi kucak-kacir. Dan tiba-tiba Allah mengirimkan burung ababil. Datang tu banyak, memang banyak lah. Memang banyak, membawa batu-batu panas. Batu-batu panas untuk dilemparkan ke arah tentera bergajah Abrahah. Jadi apabila tentera bergajah Abrahah kena batu-batu panas tu, dia orang mati. Dan diibaratkan oleh Allah sebagaimana daun yang dimakan oleh ulat. Jadi badan dia orang berlubang-lubang kan. Daun yang dimakan ulat, daun ke ulat makan kan berlubang-lubang kan. Jadi badan-badan dia orang tembus habis dan dia orang mati. Dan itulah yang berlaku terhadap tentera Abrahah dan juga tentera bergajahnya. Okey. Jadi pengajaran kisahnya adalah niat jahat tu akan dibalas oleh Allah. Yang tu kamu kena pegang. Apa yang kita boleh dapat daripada kisah Abrahah ni, niat jahat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, sekian, terima kasih. Baik, okey, sampai situ saja penerangan Ustaz, penyampaian Ustaz bagi kisah hari ini. Dan semoga kita mengambil iktibar daripada kisah yang berlaku pada video kali ini. Dan semoga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.